Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita sambung lagi trigonometric function. Yang ni yang ketiga kan? Okey, yang ketiga. Jadi malam ni kita nak kenal dengan beberapa identities lah. Beberapa lagi formula-formula yang ada dalam trigonometric function ni. Okey, formula ni kan banyak, so kita sikit-sikit lah kita kenal. Okey, kita pergi pada slide yang pertama. Okey, yang pertama ni kita nak kenal dulu apakah dia basic trigonometric identity. Okey, basic trigonometric identity ni kita akan gunakan dalam banyak calculation dan juga kita akan gunakan dalam bila kita nak proofkan sesuatu identity. Maksudnya dia bagi kita, dia kata buktikan yang sebelah kiri equation ni sama dengan yang sebelah kanan. Untuk proof identity dan lukis graf, kita akan masuk dalam kelas yang akhir sekali nanti. Sekarang ni kita buat kiraan-kiraan semua dulu. Okey. Cikgu punya setting ni lari sikit hari ni. Kena turun sikit. Okay. Tanda sikit kat sini lah ya. Alright. Okey, kita berbalik semula pada asal. Yang mana yang ini, yang biasa dah jumpa ialah Pythagoras theorem kan. Okey, Pythagoras theorem. Jadi mana yang side yang tegak ni kita square kan, tambah dan kita akan dapat side yang melintang. Okey, hypotenuse. Okey. Sekarang kalau equation ni, equation daripada sini, okey, daripada sini cikgu bahagikan semua dengan C squared. Okey. Bahagikan dengan C squared. Okey, ni adalah equation pertama lah. Senang macam tu. So equation pertama cikgu bahagikan dengan C squared. Right. So kita akan dapat, okey, bila dah bagi dengan C squared semua, so kita ada A squared over C squared plus B squared over C squared equal C squared over C squared. Okay. So semua kita equalkan, kita divide by C squared. So bila kita selesaikan lagi, kita elokkan sikit. Yang ini A per C, A kuasa 2 per C kuasa 2 ni dia akan jadi A over C. Cikgu gabungkan sekali, square kat luar. Boleh kan, properties untuk indices kan, boleh buat macam ni. So yang sebelah sini pun jadi macam tu juga, B over C square. Okay, dan yang sebelah kanan akan jadi 1. Okay, cuba tengok pada trigo function ni. Kalau A over C, A over C, A kita overkan dengan C, tu maksudnya apa? Okay, apa maksudnya kalau cikgu buat A over C, nak kaitkan dengan theta ni? Apa yang dimaksudkan kat situ? Cuba bagi respon sikit. Apa yang dimaksudkan dengan A over C kalau nak kaitkan dengan theta? Dia akan jadi apa? Cos. Cos. Intan kata cos. Marsha kata sin. Sin, okay? So kan, opposite over hypotenuse. Okay? So yang ini, sekarang ni yang ini cikgu tukar kepada sin kuasa 2 theta. Okay? Kuasa 2 theta ni, kita nak tulis macam kelas yang lepas kan, Intan ada tanya dan cikgu pun dah terangkan, kalau kita buat macam ni ataupun kita buat kuasa 2 tu letak kat tengah, sama aja maksudnya. Okey. Jadi yang ini akan kembang sikit tulisannya, tak apalah faham Okey, sin squared theta plus, okey, kalau B per C. Tadi A per C ialah sin squared theta, B per C dia akan jadi macam jawapan Intan tadi kan. Dia akan jadi cos. Right? Dia akan jadi cos B over C. B over C. Dia akan jadi cos.
So, cos disebabkan ada kuasa 2, kita letaklah kuasa 2 kat situ. Equal to 1. Right? Okay. Sekarang ni, yang muncul ni adalah basic identity yang pertama. Okay. Formula dah keluar. Yang pertama. Okay, kita tengok pula basic identity yang kedua. Okay, let's say tadi kita bahagi dengan C squared. Okay. Kalau kita tukar pula. Okay. Sekarang ni kalau misal kata daripada equation yang kita dapat ni. Okay. Kita guna pen biru lah. Cikgu ambil daripada equation yang ni. Sin squared theta plus cos squared theta equal to 1. Okay. Cikgu ambil daripada sini. Cikgu andaikan equation kedua lah. Alright. Jadi senang nak cerita kan. Ni equation kedua. Sekarang ni equation kedua ni. Let's say cikgu bahagikan semua sekali dengan cos squared theta. Apa yang jadi? Kalau bahagi semua dengan cos squared theta. So yang ini dia akan jadi sin squared theta over cos squared theta plus cos squared theta over cos squared theta equal to 1 over cos squared theta. Okay. Jadi macam ni. Okay, kita simplifykan. Ingat lagi sin per cos. Sin per cos ialah tangent. Okay. Sin per cos ialah tangent. So dekat sini kita akan dapat tangent squared theta plus cos over cos is 1. Okay, 1. Dan 1 over cos, ingat lagi, tengok yang sini kan. Kalau 1 over cos, mean ni adalah secant. Okay, secant squared theta. So, ni adalah basic identity yang kedua. Alright, yang kedua ni yang pertama, ni yang kedua. Boleh kita wujudkan formula. Jadi bila kita tahu formula tu wujud daripada mana, so kita akan lebih ingat. Tapi don't worry, setiap satu equation ni memang ada dalam senarai formula kat depan lah. In case lah untuk SPM tahun awak kan, tahun 2021. Okay, SPM 2021. Jadi mungkin dia tanya suruh awak wujudkan formula ni daripada equation. Macam mana awak nak buat? So, inilah cara dia. Okay. Alright. So, kita daripada yang ini tadi, daripada 2 ni tadi. Okay, daripada equation yang kedua tadi ni. Okay, ni cikgu bubuh colour lain sikit lah. Sebab dia jadi macam confused kan. Alright. 1, 2. Okay, kita pergi yang ketiga. Nak tengok pada basic identity yang ketiga. Let's say daripada yang ini, sebab ni yang memang paling basic Okay. So daripada equation yang kedua, kali ni cikgu nak bahagikan semua dengan sin squared theta. Okay, bahagikan semua dengan sin squared theta. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Okay. So kita akan dapat sin squared theta over sin squared theta plus cos squared theta over sin squared theta equal to 1 over sin squared theta. So, apa yang jadi kat sini? Kita nak membentuk yang ketiga Jadi, sin per sin dapat 1. Yang ini, cos per sin. Cos per sin. Tadi sin per cos. Sin per cos adalah tangent. Kalau cos per sin, dia adalah cotangent. Okay. Cot. Okay. Cotangent ialah cot. Plus cot theta. Cot ialah cotangent ada squared. Sebab ada squared ni kan. Ada squared. So ada squared kat sini. Equal to 1 over sin squared theta. S kat sini. So dia adalah cosec squared theta. Okay. So ni adalah yang ketiga. Right.
So tengok balik So kita ada basic identity. Yang pertama ialah sin squared theta plus cos squared theta equal to 1. Kemudian yang keduanya kita ada tangent squared theta plus 1 equal to secant. Dan yang ketiga ialah 1 plus cotangent squared theta equal to cosecant squared theta. Okay. Untuk slide yang pertama, ada apa-apa nak tanya? Atau semua masih okey-okey je? Biasa korang awal-awal ni okey-okey je kan semua? Okey, cepat. Ada nak tanya tak ke? Okey, right. Banyak tanda like naik tu kan? Okey, means faham lah kan? Okey. Andaikan macam tu je lah Alright, kita pergi pada slide kita yang kedua. Okey, slide yang kedua kita masuk kiraan lah Kiraan sikit je. Okay. Kiraan sikit-sikit aja. Right. Ini kira example yang pertama lah Okay, example yang pertama. Find all angles that satisfy the equation. The equations equation ni sebab ada banyak lah. Ada A, ada B. Ada A, ada B. Dua soalan lah. For theta from 0 to 360. So ingat ini adalah range. Untuk kita nak lukis ingat yang lepas cikgu dah ajar macam mana step untuk dapatkan jawapan kan. So yang ini kita nak gabungkan dengan apa yang kita tahu basic identity tadi, ada 3 tu. Right. So now 2 tangent squared theta minus secant theta plus 1 equal to 0. Okay. So agak-agaknya yang mana kita nak ubah dulu? Okay, yang mana kita perlu ubah? Refer pada basic identity tadi. Tapi nanti kalau dalam SPM soalan ni keluar, dia tak ada subtopik tau. Macam ni kita belajar basic identity dan cikgu keluarkan soalan pun berkaitan dengan basic identity. So awak tahulah, okey, soalan ni kita kena gunakan formula dari basic identity. So tapi dalam SPM dia akan campur semua dan awak kena fikir sikit. Macam mana cara nak guna formula apa yang sesuai. Okey, ada yang dah jawab. Katanya kita tukar. Kita mulakan dengan secant ni. Okey, nak tukar yang secant ni. Right, ada yang lain? Ada idea lain? Sebelum cikgu proceed dengan jalan kerjanya. Malam ni Kugan belum masuk Belajar tetap. Setiap kali cikgu live kan, Kugan. Selain daripada pelajar sekolah cikgu lah Alright. Jadi secant, nak mula kat secant. Ingat tadi basic identity kita semua ada melibatkan square. So dekat sini yang ada square lah. Kita mula yang ni. Bukan yang secant So tangent ni kita kena tukar menjadi secant. So kita gunakan basic identity kita yang kedua tadi. Okay. So yang kedua, tangent squared theta tu. Kalau awak tukar daripada yang tadi yang awak dah salin kan. So awak tengok kalau kita tukar dia akan jadi secant squared theta minus 1. Okay. Kita tukar. Secant squared theta minus 1. Okay. Then minus secant theta plus 1. Yang lain tak usik kan? So tak payah usik. Okay. Bila ada bracket, maksudnya step yang seterusnya kita kena expand lah. Kembangkan. Okay. So kita ada 2 secant squared theta minus 2 minus secant theta plus 1 equal 0. Okay. Dekat sini kita ada boleh simplify lagi. Okay. Boleh pemudahkan lagi. Yang ni. Nombor dengan nombor ni. Okay. So kita elokkan dulu. 2 secant squared theta minus secant theta minus 2 plus 1 is negative 1 equal to 0. Okay. Sampai sini.
Macam mana kita nak selesaikan yang ni? Kan kelas yang lepas kan dah buat beberapa bentuk yang lebih kurang macam ni kan. So, apa yang kita perlu buat kat sini? Apa yang kita perlu buat kat sini? Step yang seterusnya. Come on. STF. Sekolah lain pun tak apa. Boleh je kalau nak jawab. Tak ada masalah. Kalau awak tahu macam mana nak selesaikan yang ni. Okay. Tersenyap semua Oh, okay, ada yang jawab. Nak gantikan dengan unknown boleh tak? Okay, betul? Boleh? Tekan kalkulator. Okey, terus guna kalkulator. Boleh juga. Gantikan secant dengan unknown. Okey. Cari nilai. Alright. Okey, so awak dah ada idea lah kan? Okey. Lagi ada jawab lagi. Gantikan. Yes. Okey. Jadi kalau awak takut confuse, kita gantikan secant ni dengan something else. Okey. So dekat sini kalau ni theta, mungkin kita boleh gunakan X ataupun Y lah. Nak guna X pun boleh lah sebab X tak ada kat sini kan. Kita boleh guna unknown yang tak ada dalam soalan kita supaya dia tak confuse. Right. So, ada kata ganti secant dengan Y. Anissa kata, okay boleh Y boleh X boleh. So nak ganti X, nak ganti Y ke? Okay. Tak kisahlah memang mana boleh gunakan X. So, X equal to secant theta. So, dekat sini, dia akan bertukar jadi 2x squared minus x minus 1 equal to 0. Okay, bila tengok equation macam ni, macam menakutkan kan? Jadi, bila kita ganti, dia agak nampak normal. Okay, nampak normal. So, dekat sini, dah boleh tekan calculator dan awak akan dapat 2x plus 1 dengan x minus 1. Okay. Right. Jadi dah boleh dapat jawapan lah kat sini. So, x equal to negative 1 over 2 ataupun x equal to 1. Okay, sampai sini soalan minta untuk kita selesaikan all angle that satisfy the equation means dia nak cari theta. Okay, dia nak cari theta. Dia bukan nak cari x. So, kita kena tukar balik lah. Ini untuk memudahkan jalan kerja kita. Dan x ni dah kata tadi secant theta. So, ganti balik menjadi secant theta. Secant theta equal to negative 1 over 2. Okay, kita selesaikan satu persatu. Jadi, secant is 1 over cos x. Right? Okay. Ruangan tak cukup, cikgu pergi sebelah sini lah ya. Yang ni nanti kita buat kat atas. Okay. So, bila macam ni, kita naikkan cos ke atas lah. Kita tukar tempat. Okay. Yang ni naikkan ke sini. Satu ni turun bawah. Dua ni pergi naik atas sini. Tak payah turun bawah balik kan. Right. So, kita akan dapat cos x equal to negative 2. Okay. Sampai kat sini kan dapat. Right. So, macam mana kita nak cari, apa pula x? Theta. Ni theta. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan theta? Okay, cos theta equal to negative 2. Ingat lagi tak yang kita belajar kelas lepas, kita ada lukis graf. Ingat lagi kita ada lukis graf? Kalau graf graf cos yang berbentuk kolam, ingat lagi, right? Graf cos yang berbentuk kolam. Jadi, maximum value is 1, minimum value is negative 1. Wujud tak negative 2 dalam cos? Okay. Jadi, kat sini, negative 2 ni tak wujud dalam cos. Dia minimum value dia dan negative 1. So, not negative 2 memang tak ada lah. Jadi,
cos theta equal to negative 2 itu tidak mungkin berlaku. So, kita tak boleh dapatkan jawapan daripada theta yang ini, daripada equation yang ini. Right. So, kita pergi pada equation yang lagi satu. Tengok boleh dapat jawapan ke tidak. Okay. So, X ni cikgu gantikan dengan secant theta equal to 1. So, ni pun tetap 1 over cos X lagi. Theta 1 over cos theta equal to 1. So, cos theta is equal to 1. Okay, cos theta equal to 1. Tengok balik graf kita ni. Okay. Kalau cos theta equal to 1, dia berada di sini dan juga di sini. So, kita tahu jawapan kita adalah 0 and 360. Jadi, kita tak payah lagi nampak ke graf kecil tu? Lebih besar sikit kat sini. Right. Besar sikit. Right. Bentuk kolam. So, ni adalah maksimum 1. Cos theta 1, sudut dia adalah 0 and 360. Okay, dua tempat saja yang nilai dia 1. Jadi, kita terus tak payah tekan kalkulator. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat satu jawapan je. Okay. So, sini jawapan dia theta is 0 and 360 degree. Okay. Itu saja jawapan untuk soalan yang pertama. Okay. Ada nak tanya untuk yang pertama ni? Atau masih stabil lagi? Kena sentiasa ingat ni ya. Yang ini tak ada dalam senarai formula. Yang ini dalam kepala. Okey. Kena sentiasa bawa ke mana-mana. Kalau kita jumpa nilai yang kita nak cari sudut tu adalah 1, negatif 1 ataupun kosong, kita mesti gunakan daripada graf. Faham? Okey. Good. Yang lain pun boleh ya? Okey. So, ni cikgu just perkenalkan soalan-soalan aja sikit-sikit dulu. Nanti bila dah habis bab trigo ni, nanti kita akan buat soalan-soalan yang bercampur-campur lah. Daripada situ baru kita cuba cuba tengok nak gunakan formula apa. Macam tu. Okay. Right, kita pergi pada slide yang ketiga. Slide yang ketiga menggunakan soalan yang tadi. Maksudnya dia menggunakan limit 0 to 360. Okay, so soalan dia 3 cos squared theta plus sin theta equal to 1. Okay, jadi kat sini yang perlu kita ubah ialah cos squared theta. Jadi kita gunakan basic identity yang pertama. Okay, yang pertama. Jadi, kita tukar 3 cos squared theta. Dia akan menjadi 1 minus sin squared theta. Right? Plus sin theta. Cikgu bawa 1 ni pergi belah kiri lah. Okay, minus 1 equal 0. So, sama macam tadi, kita expand. 3 minus 3 sin squared theta plus sin theta minus 1 equal to 0. Okay. Lepas tu 3 dengan 1 ni boleh selesaikan lagi. Tapi kat sini yang ada gangguannya, depan sin squared ni ada negatif. Okay. Sebab nanti bila kita buat factorization yang kita tekan calculator tu, nilai A kita dalam quadratic equation kita tu tak boleh ada negatif. Kalau ada negatif, dia tak synchronize dengan factorization yang awak bagi. So, lebih selamat semua sekali kita bawa ke kanan. Okay, semua sekali kita bawa ke kanan. Right. Bila kita bawa ke kanan, yang penting expression yang pertama ni menjadi positif. Itu yang kita nak. Teacher, kenapa jadi 1 tolak sin squared theta? Oh, yang ni 1 tolak sin squared theta. Okey, dia daripada kita punya basic identity yang mula-mula page yang pertama tadi ni. Okey,
Ni kita ada sin squared theta plus cos squared theta equal to 1. Jadi kalau kita nak cos squared theta, sin squared theta ni kita bawa ke kanan. So 1 tolak sin squared theta. Itu yang dapat kat sini tu. Kita boleh tukar-tukar ni kan. Bawa kiri, bawa kanan macam tu. Ikut apa yang kita nak. Okey. Jadi kita teruskan. Jadi semua dah bawa ke kanan. Sudah jadi nilai positif lah 3 sin squared theta minus sin theta. So 3 tolak 1 dapat 2. 2 bila bawa ke kanan dapat negatif 2 equal to 0. Oh, panjang O ni Intan Right. So yang ni macam tadi lah. Tekan kalkulator. Awak nak buat assume sikit pun boleh juga macam tadi So kita kata let kali ni cikgu guna Y pula. Okay. Y equal to sin theta. So kita ganti 3y squared minus y minus 2 equal to 0. Tekan kalkulator, awak akan dapat 3y plus 2 dan juga y minus 1 equal to 0. Okay. So y kita ialah negative 2 over 3 or y equal to 1. Okay. Dapat sampai step yang sini. Jadi awak tengok kalau nak selesaikan soalan trigo ni yang melibatkan cara bentuk pattern macam ni, dia punya cara kerja sama aja. Cuma awak nak kena pandai first step ni. First step ni yang add maths-nya. Okay, first step ni saja yang add maths-nya. Yang lain-lain ni adalah matematik biasa. Okay, kalau awak dapat yang ni, means bolehlah awak selesaikan yang lain. Okay. So now, tukar balik menjadi sin theta equal to negative 2 over 3. Okey, yang ini sampai peringkat ni, ingat balik yang kita cari reference angle tu. Reference angle must be an acute angle. Okey. Jadi, cari reference angle kat sini. Okey, dapatkan reference angle. Cikgu dah bantu carikan. Okey, so reference angle ialah 41.81 degree. Okey. Ingat lagi tak yang kita tengok sign ni negatif? Okey, so sign negatif means kita perlu gunakan third quadrant and fourth quadrant. So jangan lupa lukis grafnya supaya kita tak tersilap. Tak lukis graf tak ada markah lah. Tak lukis pun tak apa. Tapi untuk memudahkan kerja kita supaya tak tersilap. Right. So reference angle 41. So dekat sini lah 41.81. Ini pun 41.81. Okay. So nak cari nilai theta yang pertama, kita akan pusing daripada sini sampai ke lengan yang pertama. Dan yang kedua kita akan pusing sampai lengan yang kedua. So kita akan dapat dua jawapan dekat situ. So, theta ialah 221.81 degree dan juga 318.19 degree. Okey. Okay, ini untuk yang pertama. So kita pergi pada yang kedua. Okey, yang kedua sin theta equal to 1. Okey, melibatkan 1. Bila melibatkan 1 je, ingat kita berbalik pada graf sin. Graf sin macam bentuk wave. Starting from 0, naik atas, turun 0, turun ke negatif, naik balik. So, maximum is 1, minimum is negative 1. Yang dia minta adalah 1. So, 1 ada satu jawapan sahaja. Okay, 1 tu ada satu saja jawapan. So, dekat sini adalah 90. Jadi, kita dapatlah jawapan kita ni. Theta equal to 90. Macam tu. Okay. Jadi, akhir sekali, kedua-dua jawapan ni kita gabungkan. Okay. Kita combine. Menjadikan jawapan akhir. Therefore,
Jawapan theta kita ialah awak susun ikut ascending order. Susunan menaik, okey. Tengoklah, tak susun menaik pun tak apa. Tapi untuk kata orang kesempurnaan kerja kita kan. Jadi kita buatlah yang terbaik supaya tak pening kepala pemeriksa tengok kertas awak. Okey. So 318.19 degree. Okey, settle 2 soalan. Nanti dalam exam janganlah buat macam ni ya. Ni cikgu saja je menunjukkan habis satu cerita. Alright. Any question untuk soalan B? Ada apa-apa? Anything to ask? Okay, dia memang banyak melibatkan algebra pengiraan-pengiraan kita yang ni. Walaupun dia bawah bidang trigonometry, okay, tapi dia melibatkan banyak calculation. Okay. Alright, cikgu tengok ada banyak ikon like naik tu, means faham lah tu kan. Alright, kita guna bahasa isyarat saja. Okay, so kita pergi pada slide yang seterusnya, slide yang keempat. Slide keempat, kita nak berkenalan lagi dengan formula yang ada. Okay, kita nak kenal dengan compound angle. Okay, compound angle. Apa dia compound angle pula ni? Compound angle ataupun dalam bahasa Melayu dia kita sebut sebagai sudut majmuk. Okey. Sudut majmuk. Right. Okey, apa yang dikatakan dengan sudut majmuk ataupun compound angle ni? Okey. Apa maksudnya compound angle ni? Okey, kita kena study sikit formula ni sebab selalu pelajar buat silap sebab dia tak perasan. Okey, tak perasan yang formula ni sebenarnya ada trik dia dekat sini. Okey. Bila kita tambahkan sin A tambah B ataupun sin A tolak B, dia bukan bermaksud kita darabkan sin ni ke dalam tau. Bukan bermaksud dia adalah sin A tambah sin B. Bukan. Jangan buat macam tu sebab ni adalah sudut. Okay, ni adalah sudut dan ini adalah simbolnya kan. So, kita tak boleh darabkan simbol saja dengan sudut macam tu. Tak boleh. So, dia ada formula dia yang tertentu. Yang ni, jangan risau. Tiga-tiga ni ada dalam senarai formula. Okay. Boleh refer aja kat depan. Okay. Cuma kita perlu perhatikan di sini. Kalau sin A plus B, so expand dia akan menjadi sin A cos B plus cos A sin B. Jadi kalau kita baca simbol yang di atas, yang ni pun kita baca simbol di atas. Jadi kalau sin A minus B, dia akan jadi sin A cos B minus cos A sin B. Okay. Kira awak untunglah sekarang ni. Formula ni diberi dalam senarai formula. Tapi kalau zaman cikgu ambil SPM dulu, kita orang kena hafal ni semua ni. Okay. Berbelit-belit nak hafal. Jadi cara dia setiap kali buat latihan, kita tulis, mulut kita sebut. Kita nak selesaikan satu soalan, guna formula yang ini, salin dulu apa dia expand tu, tapi mulut sebut. Jadi lama-lama kita ingat. Tapi awak, kalau tak ingat, tengok je lah kat depan ni. Jangan memandai-mandai kan, nanti habis semua. Okey, tengok pula yang cos. Yang cos, dia punya ni terbalik. Nampak tak? Kalau yang atas tambah, bawah tolak, tapi dekat expand dia ni, okey, penyelesaian dia ni, atas tolak, bawah tambah. Jadinya, kalau kita nak cari cos A plus B, kita kena gunakan cos A cos B tolak sin A sin B. Kalau soalan minta cos A minus B, dan kita akan ambil cos A cos B plus sin A sin B. Jangan tersilap.
Jadi kalau rasa takut confuse, tengok dekat formula. Okey, rajin-rajinlah tengok pada formula. Okey, untuk tangent pula, tangent yang atas sama. Okey, sama. Tapi yang bawah terbalik. So, kalau tangent A plus B, dia akan jadi tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A, tangent B. Okay. Kalau soalan tangent A minus B, nanti yang ni akan jadi tangent A minus tangent B over 1 plus tangent A, tangent B. Jadi ni adalah common mistake yang pelajar buat. Okay, memang common mistake. Dalam SPM pun macam tu jugalah. Pelajar dia nanti tersalah pilih pasangan tu kan. So, habislah kiraan dia semua. Tak dapat jawapan. Okay. Jadi ni kita kenal saja compound angle. Baik. Dah sempat salin Okay, so kita nak pergi pada slide cikgu yang ke-5. Okay, ni cuma memperkenalkan sajalah. Jadi highlight sikitlah pada buku nota awak tu. Highlight sikit ni antara formula-formula yang penting yang perlu kita tahu. Okay. Okay. Lepas dah kenal dengan compound angle, kita kenal pula dengan double angle. Apa dia double angle ni? Semua yang cikgu ajar soalan-soalan yang biasa keluar dalam paper 1. Okay. Soalan yang untuk paper 2, dia akan tanya lukis graf dan juga proof identity. Selalunya lah. Tapi kadang-kadang ada juga soalan yang untuk double angle ke, untuk compound ke, dia soalkan dalam paper 2 ada juga. Okay. Right. Sekarang ni, macam mana double angle tu muncul? Kita tengok dulu supaya kita lebih faham apa formula ni daripada kita hafal kosong macam tu kan. Okey. Sekarang kita nak faham dari mana munculnya double angle. Apa yang dimaksudkan dengan double angle atau bahasa Melayunya sudut ganda dua. Okey. Sudut ganda dua. Okey, sudut ganda dua. Jadi sekarang daripada ni, ini yang formula yang tadi, yang daripada compound tadi tu, cikgu ambil yang plus. Right? So sekarang ni, cikgu nak gantikan B ni dengan A juga. Okay. Let B equal to A. Okay. B equal to A. Jadi, semua B bertukar jadi A lah. Semua sekali B bertukar jadi A. Kita akan dapat, kat sini kita akan dapat sin A plus A, sin A cos A, cos A sin A. Okay. So, kalau A tambah A tambah A ialah 2A kan? Jadi, dia akan menjadi sin 2A. Ini yang dimasukkan double angle. Angle dia tu dah darab 2. Sebab sudut ni yang dalam ni, A ni adalah sudut. So, sudut yang darab 2. Bukan 2 kat sini Kalau 2 dekat luar ni lain maksudnya. Sudut sahaja darab 2. Sin A cos A. Jadi apa? Sin A cos A jadi apa? Tak jadi apa-apalah. Tak boleh nak tukar lagi pun. Okey. Sin A cos A plus cos A sin A. Kalau awak perhatikan, kalau awak perhatikan yang ini dengan sebelah dia ni, sama je. Sin darab cos, cos darab sin, so benda yang sama. So benda yang sama kita nak tambah, benda yang sama kita nak tambah means dia akan jadi 2 kali lah. So dia akan jadi 2 sin A cos A. Kita tambah 2 kali. Right? So, ini adalah double angle yang pertama. Formula yang pertama dah keluar. Okay. Okay. Untuk formula yang kedua, kita tengok, kita ambil cos. Okay. Kita ambil cos.
Jadi dekat sini bila double angle samalah juga macam tadi ya. Kita gantikan B dengan A. So let B equal to A. Jadi kita expand macam tadi. Kita akan dapat cos A plus A equal to cos A cos A. B tu kat A kan. Minus sin A sin A. Okay. Jadi dekat sini dia akan muncul cos 2A equal to cos A times cos A means cos squared A. Cos kedua. Okay. Dia dua kali kan. Sama juga kat sini. Sin yang double. So minus sin squared A. Okay. Dah muncul double angle yang kedua. Okay. Boleh? Okay. Cos 2A ni, dia ada 3 formula yang kita boleh gunakan untuk cari cos 2A. Ini yang pertama. Kita tengok yang lagi 2. Okay, ada apa nak tanya sebelum cikgu tukar pada slide yang ke-6? Nak sambung lagi? Boleh ke yang ni? Dia just faham konsep aja kan? Right? Okay, so tak ada apa-apa. Tak ada soalan. Means cikgu boleh proceed kepada slide yang ke-6. Macam biasalah kalau ada soalan, tanya saja. Nanti cikgu akan jawab. Sementara tu cikgu terus proceed aja. Okay, kita tengok pula balik semula pada basic identity yang pertama tadi. Sin squared A plus cos squared B equal to 1. So, kita boleh tukar sin squared A equal to 1 minus cos squared B. Dan cos squared B equal to 1 minus sin squared A. So, kita pegang yang ni untuk kita dapatkan dua lagi formula yang berkaitan. Okay. Sekarang ni daripada yang kita dah buat tadi. Tadi kan kita dapat yang double angle untuk cos. Okay. Cos 2A equal to, kita ambil yang pertama. Yang kita dapat tadi lah. Cos 2A ialah cos squared A. Minus kan tadi. Minus sin squared A. Okay. Sekarang ni, cikgu nak tukar menggunakan yang ni. Ini kira ni equation pertama, equation kedua, equation ketiga. Cikgu nak ambil equation kedua, cikgu nak gantikan dalam equation yang cos 2A ni. Jadi maksudnya sin squared A ni, cikgu nak tukar dengan yang dah dinyatakan pada atas ni. Okay, so kita nak tukar. Pre-RB daripada mana ya? Daripada sekolah mana? Biasa kita ada Kugen, tapi malam ni Kugen tak muncul. Yang ni pre-RB daripada sekolah mana? Sebab rasanya macam baru first time cikgu nampak awak muncul dekat live cikgu kan? Okay. So, right. Sekarang kita tukar. Nak tukar. Jadi, dia akan menjadi cos 2A equal to cos squared A. Tolak. Masukkan yang ni. 1 minus cos squared B. Okay. 1 minus cos squared
Sekejap, cikgu tadi macam ada tersilap. Ini bukan B kan? Ini sepatutnya A juga. Sin square A plus cos square A. Kita nak guna theta ke guna A ke boleh. Ni A Sorry. Itu patut nampak pelik pula tadi. Macam ni semua A. Macam mana cikgu silap belum puasa ni tersilap. Oh, pre daripada RMC. Okay. Welcome. Okay. So, ni tadi A lah okay. Sorry lah belum puasa ni kan. Silap pula. Okay. So, kita expand. Kita akan dapat cos 2A equal to cos squared A minus 1. Ni tolak-tolak tambah. Cos squared A. Okay. Cos squared A plus cos squared A. So, kita akan dapat 2. Ni cos 2A. Kita akan dapat 2 cos squared A minus 1. Okay. So, ini adalah formula yang kedua untuk cos 2A. Okay. Selain daripada yang ni tadi, ni yang pertama, so ni yang kedua. Right. Cos 2A ialah 2 cos squared A minus 1. Okay, boleh? Right. Sekarang ni, daripada formula yang ini juga, right, yang ni. Kali ni cikgu nak tukar cos squared A dengan yang atas. Okay, cikgu salin dulu Cos 2A equal to cos squared A minus sin squared A. Okay, so daripada sini, kali ni cikgu nak tukar yang ni pula. Kita tengok apa yang jadi. Okay, yang ini nak tukar dengan equation yang ketiga. Lalu sini lalu sini. Equation ketiga. Kita nak ambil yang ni. Jadi cos yang kita tukar. So dia akan jadi cos 2A equal to, okay, yang ni nak tukar sini kan. Kita ambil ni. 1 minus sin squared A. Lepas tu kita ambil yang ni pula. Ambil yang ni. Minus sin squared A. So kita akan dapat cos 2A equal to 1 minus 2. Ni kan 2 kan. 2 kali. 2 sin squared A. So, ini adalah formula yang ketiga. Okay. Untuk cos 2A. Cos 2A tu ada 3 formula lah. Ni semua ada dalam senarai formula, don't worry. Ni just cikgu nak terangkan macam mana dia muncul. Rasa berat ke belajar malam ni? Ke biasa-biasa saja? Boleh? Kita nak tengok tangent pula lepas ni. Tangent belum. Untuk double angle yang sin 2A dah ada. 2 sin A cos A. So, untuk cos 2A ada 3 formula. Cos squared A minus sin squared A. 2 cos squared A minus 1. Dan juga 1 minus 2 sin squared A. Okay. Alright. Berat berat, tapi kita kena kenal dulu dengan formulanya. Lepas tu bila dia combine dengan soalan-soalan lain, masa tu awak kena sentiasa mata jeling dekat formula. Okay? Nak buat terigo tu memang macam tu. Lagi-lagi kalau kita nak proof identity ke kan, kita mesti sentiasa letak formula tu sebelah. Sebab kita nak tengok yang mana satu yang sesuai untuk kita nak selesaikan soalan tu. Okay. Oh, biasa-biasa saja Biasa-biasa je. Alright, good. Okay, kita pergi pada slide yang ke-7. Dah pukul 10.30, 1 jam lah sekejap je. Hampir 1 jam. Okay, slide yang ke-7. Kali ni tangent. Ingat lagi tangent yang kita dapat tadi. Okay. Tangent yang kita dapat tadi, tangent A plus daripada double angle, daripada
Daripada yang kita dapat mula-mula sebelum tadi tu kan. Daripada yang compound angle tadi tu. Okay, so tangent A plus B ialah tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A tangent B. Okay, sekarang ni kita sama juga, kita nak tukar B tu menjadi, kejap, cikgu pun dah tu confused. Okay. Kita balik pada asal tadi kan. Kita gantikan B ni menjadi A. Okay. So, let B equal A. Okay. Kita tukar B tu menjadi A. Kita tengok apa yang berlaku. So, dekat sini, tangent A plus A equal to tangent A plus tangent A divide by 1 minus tangent A tangent A. Semua jadi A. Okay. So, ni akan jadi double angle. Tangent 2A equal to tangent A tambah tangent A, kita dapat 2 tangent A. Lain tadi dengan tangent squared A dengan tangent 2A. 2 tangent A tak sama. Okay. Kita buat remark sikit kat sini lah. Buat kat buku nota awak, buat remark sikit. 2 tangent A dengan tangent 2A ni adalah tak sama. Benda yang lain. Ini tangent A darab 2 kali. Ini adalah tangent sudutnya yang 2 kali. Okay. Alright. So, habiskan yang tadi ni. Bahagi dengan, dah ke atas pula dia punya equal. 1 tolak tangent A, tangent A. 1 tolak tangent A tu tangent squared A. Okay. Tangent A bukan 2 tangent A. Kalau tambah baru dapat 2. Ini squared. So, ni adalah double angle yang ketiga. Okay. Tadi kita tengok sin. Lepas tu kita tengok cos yang ada 3 formula. Sekarang ni tangent pula. Tangent 2A. Jadi kalau kita ringkaskan balik apa yang kita dah dapat tadi. So, kita ada. Ni dia punya ringkasan dia lah. So, kita ada tadi sin 2A is 2 sin A cos A. Okay. Cos 2A ialah cos squared A minus sin squared A ataupun 2 cos squared A minus 1 ataupun 1 minus 2 sin squared A. Okay, dan kita ada tangent 2A. 2A is 2 tangent A divided by 1 minus tangent squared A. Okay, ni yang kita dapat dalam kita punya double angle. Okay. Double angle formula. Okay. Right. Jadi cuba hadamkan. Dah banyak kita dah belajar tadi. Mula-mula kita jumpa dengan basic identity. Lepas tu kenal pula dengan compound angle. Dan lepas tu kita ada double angle formula. Okay, sudut ganda 2. Okay. Break sekejap. Banyak cakap, kering tekak. Okay. Kita pergi pula pada formula lagi kita settlekan semua formula dan baru kita pergi pada kiraan. Okay. Bila dah ada sudut yang biasa, lepas tu kita ada double angle, sekarang kita kenal pula dengan half angle. Kita ada half angle. Angle separuh pula. Okay. Ataupun dalam bahasa matematiknya kita sebut bukan sudut separuh. Kita sebut
Sudut setengah. Okey. Setengah atau separuh lah, boleh dah sama kan. Alright. Sudut setengah. Sudut ni yang kita separuhkan bukan semua ni bahagi 2. Tak sama macam tadi juga. Tak sama. Okey, so bila sudut separuh, maksudnya semua sudut ni kita kena bahagi 2. Semua sudut sahaja. Okey, sudut sahaja yang dibahagi dengan 2. Okey, semua sudut ni bahagi 2. Kita separuhkan sudut tu. Okey, separuhkan sudut tu. Jadi kita dapatlah formula half angle. Okey. So formula half angle kat sini kita tulis balik lah. Serabut pula yang tu kan. Nak guna warna apa pula ni? Kita belum guna warna-warni Okay, kita guna warna orange lah. Okay. So dekat sini kita ada cikgu tulis balik tau. Right? So kita ada sin A. Jadi sin A lah tadi 2A kan. Kita half angle, separuhkan dia dapat sin A lah. Okay. So sin A ialah 2 sin A over 2 cos A over 2. Cos A ialah cos squared A over 2 minus sin squared A over 2. Ataupun formula yang kedua, kita separuhkan juga angle dia. Formula yang ketiga, 2 sin squared A over 2. Ataupun formula untuk tangent A. Okay. Semua angle diseparuhkan. Formulanya tangent squared A over 2. Okay. So half angle yang ini. Yang ini adalah double angle. Okey. So, slide yang seterusnya barulah kita buat kiraan sedikit. Okey, menggunakan mana-mana yang sesuai lah. Awak tengok mana-mana yang sesuai. Nak gunakan yang mana? Formula mana yang sesuai? Okey, kita pergi bertanya kalau ada tak faham dia terus tanya. Nanti cikgu bila cikgu jeling komputer, cikgu nampak komen, nanti cikgu akan explain balik. Kita tengok slide yang ke-9. Okey, slide yang ke-9. Okey, simplify, permudahkan saja. Bukan cari jawapan simplify. Kita kena faham juga apa soalan tu minta. So, simplify as a single trigonometric. Tak nak ada banyak-banyak macam ni. Maksudnya jawapannya cuma satu sahaja. Okay. Tengok soalan A. Sin 20 degree times cos 50 degree plus cos 20 degree times sin 50 degree. So, nak buat macam mana ni? Awak susun strategi dulu. Nak selesaikan dia macam mana? Okey. Awak yang nak SPM, so awak kena fikir macam mana nak dapatkan jawapan ni. Soalan A. Any idea? Oh, senyap sepi komennya. Sin 20 plus 50. Sin 20 plus 50. Maksudnya tadi, gunakan formula yang mana? Kita gunakan yang compound. Okey, asingkan cos dengan sin. Formula double angle. Double angle, kita gunakan formula compound angle. Okey? Macam Intan cakap tadi tu lah. Yang Intan kata tu, betul lah yang Intan cakap tadi.
cari nilai semua tu. Oh, janganlah tekan kalkulator. Tak aci lah kan. Dia bukan nak suruh cari jawapan. Dia suruh kita simplify. Kalau kita tekan kalkulator, itu maksudnya solve. Itu cari jawapan, selesaikan. Tekan kalkulator dapat jawapan lah. Dia tak payahlah bagi soalan kan kalau macam tu. Guna compound angle formula. Okay. Jadi kita tengok kat sini. Kita gantikanlah 20 ni. Kita gantikan dengan A. Okay. Yang lagi satu angle tu kita ganti dengan B. Jadi, kalau ada sin A cos B plus cos A sin B, kita nak gunakan yang mana? Okay. Sin A cos B plus cos A sin B means dia adalah sin A plus B. Okay. Sin A plus B. Right. Jadi kat sini kita akan tulis sin A is 20 plus B is 50. Okay, tutup bracket. Kan lari pula tak tutup bracket. Jadi kita simplify, dia akan menjadi sin 70. Dah lah. Simplify, bukan nak jawapan. Macam tu je. Okay. Sebab soalan dia simplify, bukan solve. Okey, tengok soalan yang B. Okey. Soalan B pula. Masih compound angle juga. Okey, compound angle. Macam tadi, sama juga 65 ni kita ganti dengan A. Okay, ni 65 is A, 35 is B, 35 is B. So, nak guna yang mana? Cos apa? Cos. Nak tolak ke nak tambah? Cos 100. Oh, dah kirakan jawapan. Dia dapat cos 100. Tengok balik compound angle kita. Kalau kita nak gunakan cos A cos B plus sin A sin B, cos A cos B plus, kita guna yang bawah sin A sin B means dekat soalan dia kita kena gunakan yang bawah juga. Macam tu. Jadi kita kena ambil cos A minus B. Oh, dia dah jawab cos 30. Oh, tukar balik Dua-dua tukar. Nurun tukar, Intan pun tukar. Cos 30. Alright. Tolak. Okey. Dia macam tu Jadi 65 kita kena minus 35. Okey. Sama dengan cos 30. Okey. Soalan simple tapi awak boleh buat silap. Kan? Dia maksudnya SPM tu dia keluarkan soalan taklah susah. Cuma kesilapan pada diri kita tersilap pilih formula. Itu yang penyakit trigonometrik ni. Bila kita tersilap pilih formula, habis. Okey. Padahal selesaikan senang je kan? 2 step dapat jawapan. 2 step dapat jawapan. Lalu kita bayangkan admin ni susah. Jalan kerja mesti panjang. Tak semua macam tu Yang penting kita survey dulu. Kita kaji dulu macam mana soalan ni dan pilih apa yang sesuai. Okey. Kat pukul 11 dah Okay, number 9. Tukar pada slide yang ke-10. Cikgu ada sediakan soalan ni sampai slide yang ke-12. 10, 11, 12. Tiga soalan lagi. Cikgu cuma memperkenalkan pattern-pattern soalan saja So, nanti kalau awak nak lebih faham, kena buat extra exercise lah. Daripada buku-buku, mana-mana buku lah. Kalau pelajar cikgu, tunggu je lah. Cikgu akan bagi nanti. Okey. Kali ni, dia ada bagi 2 maklumat kat sini. Sin P, dah ada nilai. Dan sin P is negatif positif negatif kena perhati untuk trigo ni. Sebab dia melibatkan kuadran kan. So, cos ialah positif. Okey. Lagi apa maklumat yang dia bagi?
P and Q are angles in the third and fourth quadrant. Jadi maksudnya kat sini, P ni berada pada third quadrant dan Q ni berada pada fourth quadrant. Okay. Find the value of sin P plus Q. Okay. Sin P plus Q. Okay, apa-apa hal pun macam biasa cikgu pesan. Gerak pula kertasnya. Sorry. Macam biasa cikgu pesan, kita kena lukis gambar raja dia dulu supaya kita lebih jelas apa yang berlaku kat sini. Okay. Kalau satu kuadran 3, satu kuadran 4, maksudnya cikgu boleh lukis satu je lah gambar raja. Cikgu cantumkan dua-dua tu. Okay. Jadi satu pada kuadran 4, satu pada kuadran 3. Yang kuadran 3 tu adalah P. Okey, buat 90 degree. Yang ini adalah Q, buat 90 degree. Okey, masukkan maklumat yang diberi. Masukkan maklumat. Saya ingat gambar raja cikgu ni. Menjunam ke bawah pula. Okey, sin P, sin ialah O over H. Bila ada 3, ada 5, sini confirm 4. Buat sendiri. Kemudian cos theta. Cos ialah char A over H. So A ialah 12. H dia ialah 13. Kalau 12, 13. Okay. Kalau 12 dengan 13, maksudnya kat sini adalah 5. Okay. Sekarang nak selesaikan soalan. Tapi kat sini kita kena ingat. Okay. Add sugar to coffee, maksudnya tangent kita akan jadi positif. Cos dengan sin kita negatif. Okay. Kat sini add sugar to coffee. Coffee C. C ialah cos positif. Tangent dan sin adalah negatif. Buat remark dulu macam ni. Supaya kita tak tersilap. Okay. Lepas tu baru kita jawab soalan. Sin P plus Q ialah, apa formula dia? Ingat lagi tak formula dia? Sin P cos Q plus, ini kena plus, cos P sin Q. Itu tulis formula supaya tak silap. Okay. Jadi dekat sini P. P kalau sin ialah negatif kan? Sin ialah negatif. Sebab 4 ni berada sebelah kiri daripada paksi Y. So kalau sebelah kiri ni semua nombor-nombor negatif. Okay. 3 ni turun ke bawah. Bawah daripada paksi X itu adalah negatif. Macam tu. Okay, yang ni adalah negatif. Jadi awak tak payah letak negatif pun tak apalah. Ini just cikgu tunjukkan kenapa dia jadi negatif positif. Ini optional. Nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Kadang pelajar selalu tertinggal benda ni. Sebab tu cikgu suruh buat remark dekat tepi ni. Buat remark kat tepi. Jadi bila P, okay, sin P ialah negatif. So kita akan buat kat sini nilai negatif. Baca sin P. Sin ialah 3/5. Okay. Bila kita dah letak negatif, kita akan dapat dia negatif 3/5. Kalau kita ambil kat sini, negatif 3/5. Sama je kan? Dia terpulang. Awak nak letak terus pada gambar raja atau awak nak letak tepi. Okay, sekarang kita tengok cos Q. Oh, sin P pun dah bagi kat atas. Alright. Cos Q pun dah bagi kat sini. Ambil ajalah. Plus. Okay, cos P. Okay, cos dekat sini cos negatif. Standby negatif. Cos ialah cah 4/5. Okay. Sin Q ambil kat sini. 5/13. Sin dekat quadrant 4. Sin is negatif. Negatif 5/13. Okay, tekan ajalah kalkulator. Tekan kalkulator dan awak akan dapat jawapan. Okay. Jawapan dia ialah negatif 16/65. Okay. Boleh tak? Ada nak tanya apa-apa setakat ni?
tak ada, kita proceed pada soalan pada slide yang ke-11. Okay. Alright. Dah ada ikon light kan? Okay, maksudnya faham. Okay, kita tengok pada example 4. Okay, example 4. Find all the angles that satisfy the equation sin theta cos theta equal to 1/8. For ni range dia lah. From 0 to 360, maksudnya ke 4 kuadran ni lah Okay. So ni macam mana nak selesaikan ni? Ada idea tak? Ni dapat. Suka kan bila dapat kan? Okay, macam mana kita nak selesaikan yang ni? Awak yang atur strategi. Cikgu nak tuliskan aja. Okay. I'm waiting. Macam mana nak selesaikan ni? Soalan 3 selalu keluar yang pelik-pelik Ada idea? Double angle. Double angle yang mana, Intan? Kita nak guna double angle yang mana? Okay. Double angle. Okay. Double angle tu dah betul. Okay, double angle tu betul. Tapi macam mana? Idea double angle tu diterima. Okay. Double angle. Double angle yang mana? Double angle ada 3. Ada sin 2A, ada cos 2A, ada tangent 2A. Nak guna yang mana satu? Nak guna yang mana satu? Okay. Double angle yang mana nak guna cepat? Macam mana kita nak wujudkan double angle daripada sini? Cos. Syafika kata cos. Intan kata sin 2A. Kalau cos, dia ada plus kan? Dia ada plus, lepas tu dia ada square. Okay. Cikgu cari balik mana slide double angle cikgu tadi. Ni. Okay. Sini yang bawah tu. Nampak tak? Tak nampak ni, dah terkeluar daripada pusing sini. Okay. Nampak tak sini? Okay. Kalau kita nak gunakan cos. Okay. Kalau kita nak gunakan cos. Inverse kan cos. Jangan. Nanti lagi pening. Okay. Jawapan dia sin sebab kita tengok kat sini. Kalau kita nak gunakan cos. Cos tu ada square. Tapi yang sini tak ada square. Dan tak ada pun tambah tolak kat tengah-tengahnya. Yang lebih menghampiri ialah ni. Nampak tak ni? Sin theta cos theta. Yang ini sin A cos A. Maksudnya dia lebih menghampiri sin 2A. Okay? Sin 2A. Jadi, tapi depannya ada 2. So, macam mana kita nak wujudkan 2 depan sin theta cos theta. Itu caranya. Sekarang kita dah dapat, kita akan gunakan double angle sin 2A. Tapi macam mana kita nak ubah dia menjadi
2 sin A cos A ataupun 2 sin theta cos theta. Jadi kita akan ambil daripada 8 ni lah. 8 ni kita kena bawa dia ke atas ni 2. Daripada 8 ni kita nak ambil 2 saja. Okey. 8 kan dia ada 2 darab 4 kan. So kita nak ambil 2 saja pergi sana. 4 tinggal sini. Ataupun kita boleh juga kita mulakan dengan 8 sin theta cos theta equal to 1. Okey, daripada 8 ni kita nak ambil 2 saja kan. So kita ambil 2 sin theta cos theta, maksudnya ada 4 lagi kat luar. Okey, so 4 ni kita bawa ke kanan. Yang ni step by step lah. Tapi kalau awak dah nampak caranya, lompat aja lah Lompat aje lah stepnya, boleh terus tulis ke sini. Ni 4. Okey. Alright. Kita sampai macam ni, kita dah boleh tukar lah 2 sin theta cos theta ni menjadi sin 2 theta. Okey. Kita boleh tukar dia menjadi sin 2 theta equal to 1 over 4. So, berbaliklah semula kita pada reference angle. Bila jumpa macam ni je nak selesaikan reference angle. Okey. Tekan inverse lah Sin inverse 1 over 4. Awak akan dapat 14.48 degree. Okey. Sin positif tapi dia double angle. Jadi, ingat daripada sini kita kena tukar dia punya range. Kita kena tukar range. Kalau theta is from 0 to 360, dia nampak tak soalan ni sebenarnya dia macam merangkumkan apa yang kita belajar minggu lepas kan, dalam yang kelas yang sebelum ni. So kalau 2 theta, kiri darab 2, kanan darab 2. Okay, ni akan jadi 720. Means kita akan pusing dia sebanyak 2 kali. Okay, 2 kali. Tapi sin adalah positif. Bila sin positif bermaksud kita perlukan kuadran sin positif kuadran 1 dan kuadran 2. First quadrant and second quadrant. Okay, ni untuk x, y. Okay, so sini adalah 14.48 degree dan second quadrant ini juga adalah reference angle. Okay, ingat kita kena pusing banyak-banyak kali. Jadi daripada sini kita akan dapat 2 theta. Okay, 2 theta sama dengan kita ambil jawapan yang pertama. Jawapan pertama sampai sini kan. Okay, 14.48 degree. Yang kedua kita teruskan lagi sampai ke lengan yang kedua. 180 minus 14.48. Kita akan dapat 165.52 degree. Okey, lepas tu kita pusing lagi 360 tambah yang ni. Yang keempat 360 tambah yang kedua ni. Okey. So cikgu dah kirakan untuk awak sebab kalau nak tekan kalkulator kan take time. So 360 tambah 14.48 kita akan dapat 374.48 dan yang terakhir sekali kita dapat 525.52. Cantik nombornya. Okey. So untuk dapatkan nilai theta semua sekali bahagi 2. Okey, 7.24 degree, 82.76 degree, 187.24 degree dan akhir sekali 262.76 degree. Okey. Itu jawapannya. Okey. Alright. last slide. Cakap pun dah tersasul. Okay, kalau ada nak tanya, awak tanya dia pada komen tu. Nanti cikgu akan baca. Okay, yang terakhir.
Example yang kelima, kita ada 5 cos 2x plus 9 sin x equal to 7. Dan tengok dia punya range. Okay. Jadi kat sini memang jelas kita nampak yang perlu kita tukar ialah cos 2x. Tapi masalahnya nak gunakan formula yang mana satu? Kita kan ada 3 formula cos 2x. So kita nak gunakan yang mana satu? Kita nak gunakan yang mana satu? Ada 3 formula ni. Macam mana? Cuba fikirkan awak nak gunakan yang mana satu formulanya. Kita lipat sikit lah. Right. Nak gunakan yang pertama, nak gunakan yang kedua atau nak gunakan yang ketiga. Ni kena pilih. Yang mana satu? Mana yang paling sesuai? Nak gunakan formula cos squared A minus sin squared A atau 2 cos squared A minus 1 ataupun 1 minus 2 sin squared A. Mana yang paling sesuai? Yang ketiga. Okay, yang ketiga. Sebab kalau yang ketiga, dia tak ada melibatkan cos, dia ada sin. Bila ada sin, ni pun sin, so kita boleh selesaikan. Okay, so kita gunakan yang ketiga. Jadi kita masukkan dekat sini. Kita akan dapat 5, masukkan 1 minus 2 sin squared x. Okay. Oh, kenapa dia kata yang kedua? Kalau yang kedua ada cos. Kalau cos, nak tukarkan sini cos, sini sin, so kita nak selesaikan macam mana? Tak boleh. Okay? Kita akan jadikan semua ada sin. Okay. Plus 9 sin x minus 7. Bawa ke sebelah sini. Minus 7 equal to 0. So, jadi macam tadilah. Ada quadratic kat sini. Expand. 5 minus 10 sin squared x plus 9 sin x minus 7 equal to 0. So, sama juga negatif. Tak nak dekat kiri, kita bawa dia ke kanan. Okay, bawa semua ke kanan. Dia akan dapat 10 sin squared x minus 9 sin x. 5 minus 7 is negative 2. So, bawa ke kanan, dia akan jadi positive 2. Okay. Cikgu assume kan awak dah faham. So, tak payahlah let y equal to sin x. Kita teruskan aja. So, sini awak akan dapat 2 sin x minus 1. Dan lagi satu pasangan ialah 5 sin x minus 2. Ini untuk jalan kerja yang dah pro lah, yang dah faham. So, pecahkan 2. Okay. So, yang ni kita akan dapat sin x equal to 1 over 2. Okay. So, kalau ni bukan 1, bukan kosong, bukan negatif 1. So, kita kena cari reference angle. Shift sign awak akan dapat 30 degree. Sin positif. Okay. Sin positif maksudnya first quadrant dengan second quadrant. Okay, first quadrant ni reference angle, second quadrant reference angle. So, awak akan dapat nilai x itu ialah 30 dan juga 150. So, settle untuk yang pertama. Tengok yang kedua. Yang kedua ni, dia akan jadi sin x equal to 2 over 5. Shift cos, okay, shift sin. Kita akan dapat reference angle ialah 23.58 degree. Okay. So, sin positif sama juga gunakan first quadrant and second quadrant. Okay.
first quadrant dan second quadrant. Jadi kita akan dapat X kita equal to 23.58 degree dan juga 156.42 degree. Okey. Jadi jawapan akhir macam yang cikgu kata, bila jawapan dia terpisah, so kita kena gabungkan. Therefore, X kita dan cikgu susun lah nampak cantik sikit. 23.58 degree, 30 degree, 150 degree and 156.42. Okay, settle untuk malam ni. Jadi, jawapan mesti 4 betul baru awak dapat 1 markah yang terakhir. Okay, tak boleh ada yang betul, ada yang salah. Okay, so settle untuk kelas kita malam ni. 1 jam 45. Tadi kita mula 11.50 lah lebih kurang 11.50 pula. 9.50. Lebih kurang 1 jam setengah lah lebih kurang. Okay. Alright. So ada apa-apa? Tak ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, kita nak endkan live kita malam ni. Okay. Faham okay. Nanti kita untuk kelas yang berikutnya, tengoklah besok. Besok tak ada Besok tak ada. So Sunday tengoklah, nanti tengok announcement cikgu sama ada Sunday tu cikgu buat kelas form 4 ataupun buat kelas dengan awak. Okay. So besok Saturday lah. Sunday nanti. Besok tak ada. Okay. So right. Awak dah cakap dulu thank you Okay. So terima kasih banyak-banyak pada yang stay daripada awal sampai akhir. Okay, jaga diri. Selamat menyambung puasa bagi yang berpuasa lah Okay, boleh sambung makan lagi. Esok ada kelas tak? Cikgu nak panggil awak apa? Pre besok tak ada. Actually, Friday and Saturday memang tak ada. Okay, Friday and Saturday tak ada. Tapi yang ini adalah kelas ganti. Pada hari Thursday tu hari cikgu tak jadi buat, cikgu cancel, so cikgu ganti pada hari ni. Okay, so tomorrow tak ada, maybe Sunday. Tengoklah Sunday kalau cikgu rasa, sebab form 4 syllabus dia masih banyak. Jadi mungkin form 4, mungkin you lah, mungkin form 5. So alert dengan announcement cikgu. So tak ada apa-apa lagi nak tanya. Alright. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Macam biasalah stay safe, stay at home. Okay, jaga diri. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu depan, insyaAllah. Untuk pelajar-pelajar cikgu, standby lah homework akan sampai tak lama lagi. Okay. Okay, so good night. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.